بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama diberi kesempatan peluang dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada pada malam ini bagi menyambung pengajian kita ataupun perbincangan kita berkaitan dengan sistem jual beli di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Subhanahu wa taala. Kita akan bincang tajuk baru malam ini iaitu syarat yang terakhir di dalam rukun jual beli yang ketiga, iaitu barang ataupun price. Ada 5 syarat yang telah ditetapkan di dalam mazhab kita untuk sah dijual beli, iaitu barang dan harga yang mesti dilihat ataupun ditengok dan juga diketahui secara detail tentang ciri barang yang kita nak akad jual beli. Itu antara syarat yang kita akan bincang malam ni. Jadi syarat sah untuk kita akad jual beli barang dan harga ataupun kita panggil duit. Barang dan harga ini ada 5 syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, mesti barang itu suci barulah sah dijual beli. Yang kedua, mesti barang yang ada manfaat di sisi syariat barulah sah dijual beli. Yang ketiga, syarat yang ketiga, mesti barang itu milik sempurna penjual barulah sah dijual beli. Dan yang keempat yang telah kita bincang minggu lepas, iaitu mesti barang yang mampu diserah ataupun harga yang mampu diserah. Dan yang terakhir malam ni, barang yang kita nak jual beli ataupun harga yang kita nak angkat jual beli ini mesti diketahui ataupun mesti dilihat, mesti dilihat dan mesti diketahui secara detail berkaitan dengan barang itu, sama ada dari sudut sukatan ataupun timbangan dan juga ciri-ciri secara terperinci. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, surah 11. Jim, bahawa penjual dan pembeli. Itu jim tu nombor 5. Kalau nombornya nombor 5, tapi dalam kitab kita dia tak nomborkan. Nombor 5 daripada syarat sah jual beli yang kelima, bahawa penjual dan pembeli mengetahui, yakni tahu akan ain, yakni diri barang, dan ain harga, yakni diri harga pada jual beli yang muayyan yang berlaku di hadapan mata keduanya. Baik, atau mengetahui akan qadarnya dan cirinya pada jual beli yang dipesan, yakni jual beli order. Baik, secara umumnya jenis jual beli ini
ada jual beli yang muayyan dan ada jual beli order ataupun jual beli yang kita pesan, nama dia lah jual beli salam, itu secara umum. Yang kita nak bincang malam ni iaitu jual beli yang muayyan, jual beli yang tertentu, barang dan price ataupun dan duit yang berada di hadapan kedua-dua pihak ataupun kedua-dua penjual dan pembeli. Jadi yang pertamanya, nama kita bagi kenal nama dulu tuan-tuan. Jenis jual beli yang pertama yang kita nak bincang ni, yang kena tengok barang dan kena tahu ciri barang. Kalau jual beli yang tak tengok dan jual beli tak tahu berkaitan dengan ciri barang, maka tak sah kita akad jual beli. Itu umumnya. Kita akan bincang. Ada qaul yang dhaif, yang sah, walaupun tak tengok. Tapi kita nak bincang dari sudut struktur dulu. Yang pertama, qaul yang mu'tamad, tak sah jual beli barang yang tak tengok, tak nampak pun barang tersebut, ataupun tengok gambar sahaja. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tengok gambar tidak dibenarkan. Tengok gambar, sama ada gambar itu melalui gambar fizikal, tengok katalog, ataupun gambar di alam maya, WhatsApp dan sebagainya, tidak dibenarkan. Itu kita akan bincang step yang kedua. Dan juga jual beli yang tidak mengetahui secara detail berkaitan dengan ciri-ciri barang. Dia main beli je, tak tahu pun apa fungsi barang yang dia beli, apa kegunaan barang dia beli, tak sah. Itu umumnya. Baik. Sebelum tu tuan-tuan, sebelum kita nak detailkan berkaitan dengan cara, berkaitan dengan syarat kena tahu ciri dan juga kena tengok barang, kita nak kenal dulu jual beli secara umum. Sebab syarat yang kita nak bincang ini dia berkaitan dengan jual beli yang pertama. Iaitu jual beli yang pertama ni nama dia adalah bai'un muayyanun. Dalam bahasa akademiknya nama dia adalah bai'un muayyanun. Dalam bahasa kita dia panggil apa? Jual beli yang tertentu. Barang dan price dan harga ataupun duit berada di hadapan kita. Barang, jual beli barang dan duit tertentu berada di hadapan kita. Ini dipanggil jual beli muayyan. Apabila barang tertentu yang berada di hadapan kita dan duit juga tertentu yang berada di hadapan kita, maka syarak menetapkan peraturan mesti tengok barang dan duit dan mesti tahu secara detail ciri-ciri barang yang kita nak beli dan ciri duit yang kita nak tukar. Kita kena tahu duit itu nok berapa, sekepin RM50, sekepin RM100, sekepin RM10 dan sebagainya. Itu dipanggil jenis ataupun ciri price ataupun harga yang kita akan akad jual beli. Jadi kita ulang sekali lagi tuan-tuan. Jual beli yang pertama ialah jual beli muayyan, yang jual beli yang menentukan barang dan price yang ada di hadapan kita. Dalam deretan air ni, air duduk depan cashier ni banyak. Walaupun brand yang sama, memang kita dah aim, kita dah nak brand drinking water walaupun kurang sihat. Drinking water ni menggunakan teknologi reverse osmosis. Dia tapis minerals. Itu bahaya tu Pak. Jangan bolehlah. Jangan jadikan habit. Kalau jadikan habit, tiap-tiap hari kita isi dalam tangki kita, minyak kita. Kalau kereta, enjin lah. Enjin ni dia perlukan minyak. Minyak kena kualiti. Jangan bagi minyak yang tak ada kualiti. Kalau enjin kita air. Air itu dia termasuk macronutrients yang diperlukan kuantiti yang banyak. Maka air yang diperlukan, badan kita dia perlukan
secara semula jadi Allah cipta badan kita ni daripada unsur tanah. Unsur tanah yang mengandungi minerals. Dan juga dia perlu dan kuantiti yang banyak kandungan minerals. Mineral ini dia daripada apa? Daripada air dan daripada buah dan tumbuh-tumbuhan yang ada kandungan mineral. Maka kita minum air dengan kuantiti yang banyak, tuan, antara fungsi ataupun tujuan kita minum air bukan untuk hilang dahaga semata-mata. Tidak. Itu tujuan teknikal sahaja. Tujuan yang paling dasar kita minum air dan makanan, tuan-tuan kena tahu. Ini dibincang dalam kitab-kitab lama. Kitab lama, tuan-tuan, dia perfect ilmu. Ada berkaitan dengan pemakanan dalam Islam. Hari ini dah habis dah. Hari ini jangan kata nak bincang mengaji kitab pemakanan Islam. Muamalah pun tak sempat dah, tuan-tuan. Kita ambil yang asah-asah hari ini. Nak mengaji protokol sembahyang pun tak sempat. Tak ada dah mengaji bab makan ni. Main sauk je lah makan apa pun, asalkan sedap. Dia asal bukan kira sedap, tidak. Dia kira keperluan badan kita. Dia perlu kepada apa? Dia perlu untuk, orang panggil, untuk maintenance. Orang panggil apa maintenance? Keperluan Ada juga Inggeris tak nak translate. Keperluan apa? Penyelenggaraan. Okey. Dia, badan kita ini, dia kena tahu cara selenggara dia. Kalau dia sakit, kena tahu nak rawat dia. Jadi dia perlukan maintenance harian dia. Sebab apa? Sebab badan kita memang dari segi kita dah belajar ilmu tauhid, baharu ini dia akan bukan makin baik. Badan kita dia tak akan makin baik. Dia akan makin menurun prestasi dia, dan nutrien dalam badan makin hilang. Sebab tu dia perlu kepada apa? Kepada nak cukup dan lengkapkan. Sebab itulah kita, tuan-tuan, kembali balik pada muamalah. Jangan lebih sangat makanan tu. Jadi kita nak beli ni air deretan badan kita, dalam atas cashier. Kita yang depan kita ini, yang kita aim ialah brand, nama dia adalah Sea Master ataupun drinking water. Kita nak beli. Yang ada depan cashier ialah 10 botol. 10 botol. Sebelum akad jual beli, dalam sistem jual beli yang diperuntukkan oleh syarak, mesti tahu dan mesti tengok sebelum kita akad. Jual beli apa? Jual beli menentukan barang. Kita kena tentu barang. Walaupun 10 botol, kita kena tentu dulu botol yang mana yang kita nak. Itu dia panggil jual beli yang menentukan barang dan duit. Dalam 10 botol, kita ambil 1 botol. Botol ini yang kita nak beli. Maka kita ambil 1 botol, letak depan cashier. Dan duit kita keluarkan. Kita keluarkan duit, cashier boleh nampak duit di tangan kita. Not kepin. Kita buat keluar RM5. Walaupun banyak dalam poket kita duit, RM5 kita ada 10 kepin, tapi kita keluarkan nombor siri yang mana. Dia tengok. Itu dipanggil apa? Dia panggil jual beli muayyan, yang menentukan barang dan menentukan duit di hadapan kedua-dua pihak. Apabila jenis jual beli macam ni, tuan-tuan, muayyan ni, depan dah ada dua-dua pihak, maka syarak menetapkan syarat untuk kita kena tahu dan tengok barang dan tahu ciri barang. Kena tahu ciri-ciri air. Penjual dia kena, sebelum beritahu, sebelum dia jual, dia kena beritahu ciri-ciri air yang kita nak jual. Ni air minerals. Oh, ini bukan, ini drinking water, sebab tu dia murah sedikit. Kena beritahu ciri dia. Jangan beli sebelum, jangan beli barang tak tahu, tak tengok dan tak tahu ciri-ciri barang yang kita nak beli. Baik, saya tahu. Itu nama dia jual beli yang muayyan. Ada satu lagi jual beli yang kita akan belajar akan datang. Nama dia ialah, tuan-puan, jual beli zimmah. Ni terma dia. Jual beli zimmah. Jual beli zimmah ini apa dia?
iaitu jual beli yang tidak menentukan barang di dalam majlis akad, tak menentukan barang mana, tak menentukan duit mana dalam majlis akad ataupun bukan dalam majlis akad, sebelum dia akad, menjadi tanggungjawab penjual untuk memberi barang, menjadi tanggungjawab pembeli untuk membayar. Tapi dia tak tentu lagi barang mana. Selepas dia akad siap, barulah dia ambil air mana-mana, dia bagi. Contoh macam mana tuan-puan? Contoh dalam deretan depan kita ni, contoh yang sama kita bagi, ya. Depan cashier ada 10 botol air mineral, air drinking water. Dalam poket kita duit ringgit ini ada 5 ringgit 10 keping. Kita tak keluarkan lagi. Memang aim kita aku nak guna 5 ringgit. Kita tahu dah drinking water 1 ringgit saja. Maka kita nak guna duit note yang ada dalam poket kita ni yang 5 ringgit. Tapi kita tak keluar lagi. Dan kita juga tidak menentukan mana botol yang ada di hadapan cashier. Kita akad dulu. Kita akad, beritahu cashier, kata saya nak drinking water 1. Kita pun terus keluar, akad dulu, saya beli. Dan dia kata saya jual, ataupun dia kata dulu saya jual, kita pun kata saya beli. Lepas akad, kita pun baru bayar duit. Ambil duit, bayar, duit dalam poket. Bayar, kemudian kita ambil mana-mana yang berada di deretan. Maka dia tidak menentukan terlebih dahulu sebelum akad. Dia akad dulu, baru ambil. Itu dinamakan jual beli zimmah. Terma dia jual beli mausuf fi zimmah. Dia ada 2 jual beli ni yang kita akan belajar akan datang. Nama sama tapi dia punya jenis dia beza sedikit. Satu, jual beli mausuf fi zimmah dengan makna jual beli order, jual beli salam. Kita order baju, kita order kapet, kita order barang lain, tu dia panggil jual beli salam. Dinamakan jual beli zimmah juga. Tapi yang kita nak bincang ini bukan jual beli zimmah, jual beli order, tidak. Iaitu jual beli zimmah yang kita sebut tadi, jual beli dengan makna tidak menentukan barang terlebih dahulu dan tidak menentukan duit terlebih dahulu, akad dulu baru bayar. Itu dia panggil jual beli yang tidak menentukan kedua-dua barang. Itu umum. Dia pendetailan dianya di antara jual beli baik muayyan menentukan barang dengan jual beli zimmah tidak menentukan barang, dia boleh berlaku secara perincinya, secara detailsnya dia boleh berlaku terkadang kedua-dua itu, kedua-dua jenis barang dan duit dia panggil muayyan. Dia menentukan dua-dua. Barang dia tentu dan duit dia keluarkan siap-siap sebelum akad. Itu dia panggil barang dan juga duit muayyan. Dia tentu siap-siap. Ini yang kita nak bincang malam ni, iaitu kalau jenis jual beli macam ni mesti tengok dan mesti tahu. Ada juga jenis jual beli yang barang muayyan, duit tidak muayyan. Dia panggil, dia menentukan barang, dia ambil barang ni, siap-siap barang ni saya nak beli, letak depan cashier, tetapi duitnya tidak muayyan, duitnya zimmah. Duit belum dia tentukan, dia tak keluarkan lagi duit. Dia akad dulu, lepas akad siap, baru dia cari duit dalam poket dia, bayar. Maknanya penjual tak tengok lagi duit yang ada dalam poket dia. Dan penjual tak tahu lagi ciri duit yang dia nak guna. Adakah nak guna RM RM5, nak guna RM RM1, nak guna RM20, nak guna RM50, dia tak tahu lagi. Itu dipanggil apa? Dipanggil jual beli yang menentukan barang. Pembeli dah ambil barang ni yang dia nak, tetapi tidak menentukan jenis ataupun tidak menentukan price ataupun duit. Dia tak tentu, dia tak tengok. Dan ada yang kedua-dua dia tak tentu. Zimmah kedua-dua ini bahaya. Ini ada impak dia, boleh membawa kepada haram. Dua-dua dia tak tentu. Maksud apa? Maksud dia apabila dia barang dia tak tentu barang mana yang dia tak tentu,
Tiba-tiba duit juga dia tak tentu. Duit mana yang dia tak tentu. Itu bahaya. Kita akan bincangkan datang. Dia boleh membawa kepada bai'ud dain bidain. Jual beli hutang dengan hutang. Seolah-olah dinamakan jual beli hutang dengan hutang. Sebab dia tak keluarkan terus. Seolah-olah macam hutang. Baik, settle. Itu secara umum sahaja. Pendetailan nanti kita akan ulang akan datang. Baik, apabila jual beli muayyan menentukan barang depan mata kita dan menentukan duit mana yang kita nak guna, maka syarak menetapkan peraturan mesti melihat, tengok barang dan mesti tahu secara detail tentang barang dan harga. Tahu apa dia? Tahu dari segi sukatan, kalau barang itu jenis sukatan atau timbangan, dan juga tahu detail tentang ciri-ciri barang. Barulah sah kita akad. Kita tengok dan juga kita tahu. Terkadang kita tahu tapi tak tengok. Terkadang kita tengok tapi tak tahu. Dia kena tengok dan tahu, kena tahu dan tengok. Itu syarat dia. Terkadang kita dah tengok tapi kita tak tahu ciri, kita tak tahu apa barang ni, kelebihan apa dia, kebaikan apa dia, manfaat apa dia. Kita dah tengok semata-mata tengok, tak tahu pun apa, maka tidak sah. Baik, yang pertama dulu kita tengok pendetailan. Tengok bulan depan dia ada cara tengok, ada dua cara tengok. Malam ni kita nak detailkan tentang tahu dulu. Kita tengok detail cara tengok itu bulan depan akan datang. Dan kita tahu barang dan harga. Tahu dari segi apa? Dari segi sukatan ataupun timbangan. Kalau duit kita tahu jumlah dia, not berapa, RM berapa, penjual mesti tahu. Sebab apa? Sebab terkadang kita nak beli air RM1, kita nak bagi kepada penjual ini 50, sebab kita tak ada duit nak, tak ada duit kecil. Maka penjual dia kena tahu, dia kena reda dulu. Sebab pembeli ni tuan dia berlaku di atas dasar salin reda meredai. Kalau dia setuju kita nak guna duit RM50 walaupun nak beli RM1 saja, sah. Itu dia kena tengok dan tahu. Sebab itu cara asalnya, ni kita cerita dulu pandangan pertama, yang qaul yang mu'tamad, qaul yang azhar dulu. Barulah tak boleh nak buat yang ni, barulah kita pindah ke qaul yang kedua, pendapat yang lemah. Kita tahu dulu pandangan pertama. Sebab yang kita duk buat hari ni tuan, kita hantam tu bukan pandangan pertama. Semua kena tahu pandangan dhaif. Kita orang panggil apa? Kadang-kadang beli tak tengok. Lepas tu pula penjual tak tahu ciri duit mana kita nak bayar. Kita akad dulu. Terkadang akad pun tak ada. Tu lagi lah. Contoh tuan, kita beli, bukan kira beli online ni, secara bersemuka. Kita beli biskut. Kita beli biskut, kita beli Milo apa dan sebagainya, semua berada dalam tin. Nak tengok apa? Tengok gambar. Tidak dibenarkan. Biskut tuan-puan, biskut, tengok gambar depan saja. Ada yang dia guna packaging yang transparent, nampak sampai dalam. Kalau ikut sebenar, kita akan bincangkan datang cara tengok. Cara tengok, dia kena tengok secara langsung tanpa ada perantara. Ini kehalusan dan dia panggil keadilan yang syarak jaga. Takut berlaku unsur-unsur penipuan. Kita nak biskut yang cantik, beli-beli hak hancur. Sebab apa? Sebab tak tengok dalam packaging itu nampak cantik, gambar dia cantik, gambar tidak diiktibar di dalam sistem jual beli. Ini qaul yang pertama. Tak boleh buat yang ni, baru kita pindah kepada qaul dhaif. Jual beli ghaib asal dia tak sah, tapi oleh kerana terpaksa, terdesak, pak sukar untuk buat, nak buka payah, maka boleh juga ulama kata jual beli ghaib. Itu nanti akan kita akan sebut nombor 2. Yang pertama dulu, kalau ikut sebenar tu kena tengok macam mana
buka biskut tu, tengok betul tak biskut yang kita nak. Gambar tidak diiktibar. Walaupun packaging transparent juga tidak dibenarkan. Kena tengok secara langsung. Tak boleh tengok dalam cermin, tak boleh tengok dalam packaging. Kena buka tengok. Itu detail dalam mazhab kita Syafi'i. Tak boleh sukar, barulah kita berpindah kepada qaul yang kedua. Nama dia bai'ul ghaib, jual beli yang tak mampu nak tengok. Tak mampu nak tengok ataupun memang dia tak tengok. Itu dipanggil bai'ul ghaib, jual beli yang tak tengok. Dalam mazhab Syafi'i sah, yang ditarjih oleh Al-Imamu Nawawi, Al-Imamu Zarkashi dan Al-Imamu Azra'i. Sah. Ini pendapat yang dhaif, kena tahu. Kalau nak beramal dengan pendapat yang pertama, maka kita kena tengok benda itu dan kena tahu ciri-ciri dia. Baik. Pertama, contoh dah settle. Yang pertama, kena tahu sukatan ataupun tahu timbangan. Kalau barang itu ditimbang, kena timbang. Kalau barang itu sukap, kena sukap. Kalau jumlah dia sukatan, kena tahu jumlah berapa. Kalau duit tadi, kena tahu jumlah RM berapa dari segi duit. Dan last sekali tuan, ciri, kena tahu. Spesifikasi barang kita kena tahu sebelum kita akad jual beli. Kena deal sebelum akad jual beli. Contoh tadi kita bagi contoh air, kena tahu jenis air, ciri air, apa dia air ni, apa dia. Walaupun tak detail sangat, tak apa, just umum saja, tak detail sangat. Bukanlah makna detail, maksudnya saya nak air mineral. Okey, mineral ni ada 9 essential mineral. Saya nak tahu adakah jenis-jenis mineral yang saya nak, kalsium, magnesium, fosforus. Bukanlah sampai macam tu. Dia kata air ni mineral, saya tak tahulah berapa jenis mineral, kena kaji dululah. Tak detail macam tu. Maksudnya kita kena tahu ciri asas. Sebab kita setuju tak kita nak. Kalau kata air mineral, walaupun jenis beberapa jenis mineral saja ada, okey. Tak perfect pun tak apa. Di sinilah berlakunya tuan-tuan, berlakunya perkara haram dari segi teknikal, bukan haram dari segi dasar. Kalau dasar, dia melibatkan akal. Haram dari sudut apa? Haram dari sudut dia menyembunyikan keburukan dan kelemahan yang ada pada barang dia, ataupun dia menceritakan ciri yang tidak ada pada barang dia. Ini dipanggil membohong ataupun menipu dalam meriwayatkan, menceritakan barang. Ni orang panggil overclaim ni. Claim barang yang tidak ada benefit ataupun kebaikan ataupun kebaikan pada barang. Itu dipanggil haram. Kenapa? Kerana menceritakan sesuatu benda yang tidak ada pada barang. Ini termasuk menipu. Walaupun akad dia sah. Akad sah. Kenapa sah? Kerana pembeli setuju dengan barang ni. Apabila pembeli tengok dan pembeli tahu ciri asal, walaupun ciri tak betul, sah akad. Cuma haram dari sudut apa? Haram dari sudut penjual tidak jujur dalam menceritakan ciri-ciri kebaikan yang ada pada barang dia nak jual. Itu dia panggil sah tetapi haram. Yang sebenarnya tuan-puan, yang sebenarnya kita penjual, pembeli tengok barang dan pembeli kena tahu ciri asas. Maka penjual ini dia menceritakan mengikut fakta, dia tak tambah pun. Contoh, dia cerita kebaikan yang ada pada air. Contoh, dia cerita manfaat yang ada pada air dia, tanpa tokok tambah benda yang tak sepatutnya. Itu saja asas. Jadi kebaikan ataupun manfaat. Jadi kebaikan ni tuan-tuan benda. Saya nak jelaskan sebab biasa di sini berlaku orang tanya apa? Orang tanya, boleh tak kita nak cerita benda ni tanpa ada kajian? Ini terbaru. Kajian ni tuan-tuan zaman mutakhir ini, zaman para ulama kita tidak ada kajian, tapi dia ada dipanggil, dia ada pengalaman para ulama. Sebab apa kalau kita baca tip Nabawi,
Kalau kita baca kitab-kitab yang mengumpulkan, para ulama mengumpulkan jenis-jenis barang yang jenis ada khasiat. Ada yang diceritakan jelas oleh Nabi, ada yang Nabi tak cerita, tetapi ulama cerita pengalaman. Ulama cerita khasiat, kebaikan, manfaat berdasarkan pengalaman. Walaupun tidak ada research, tidak ada R&D, tidak ada kajian secara klinikal. Tak apa. Kenapa? Kerana benda ni ada dua. Pertamanya tuan-puan, kebaikan yang kita boleh cerita ini berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada kajian. Kita ambil yang ni dululah, yang moden. Yang kedua, berdasarkan kepada pengalaman. Dulu para ulama dulu dia cerita berdasarkan pengalaman. Kalaulah benda itu tidak ada fakta daripada Nabi, maka dia akan cerita berdasarkan pengalaman. Pengalaman ni memang testimoni. Jadi dia orang yang dah guna, ulama kita ni dia akan kumpul pengalaman. Kita panggil testimoni hari ni. Boleh. Cuma mengadakan testimoni itu haram. Mereka testimoni yang tidak betul itu haram. Akad jual beli sah. Ini kita kena tahu dari sudut tuan-puan, dia panggil haram tak sah akad dan sah akad tapi haram. Jual beli itu sah akad sah, boleh guna barang tersebut, duit pun boleh guna, tetapi perbuatan itu haram. Kenapa? Kerana dia melakukan penipuan dari sudut apa? Dari sudut ciri kebaikan dan manfaat. Itu kes lain, bukan kes dasar. Kalau kes dasar ni akad jual beli yang tak sah, maka tak sah lagi haram. Yang ni akad jual beli sah. Kenapa? Kerana pembeli dah setuju nak beli barang ni. Cuma dia cerita barang itu sahaja. Dia cerita benda yang tidak betul. Baik, kembali balik. Pertama, kajian. Yang keduanya adalah pengalaman. Jadi kedua benda ini kita boleh cerita untuk menyokong orang panggil apa? Ciri barang yang kita nak jual. Cuma jaga jangan berlaku penipuan dalam periwayatan ataupun dalam menceritakan tentang ciri barang yang kita nak jual. Jadi kita boleh gabungkan dua produk kita ni atau barang kita nak jual. Okey, pertama kita cerita kebaikan. Lepas kita cerita kebaikan, yang kedua kita cerita manfaat. Manfaat ni benda yang orang panggil apa? Benda yang boleh pembeli menikmati ataupun orang panggil apa? Merawat hari ni, bahasa hari ni, dengan produk kita. Manfaat yang kita boleh dapat dengan air minerals, contoh dia. Kebaikan air mineral itu fakta. Manfaat ini benda yang kita boleh bantu pembeli apabila dia guna barang kita. Itu dia panggil manfaat. Maka manfaat inilah berdasarkan kepada pengalaman, berdasarkan kepada testimoni. Itu contoh, settle tu Pak. Jadi Islam ni dia jaga awal daripada beli barang yang tidak ada value. Sebab apa? Sebab dia tak tahu pun guna barang tu, maka dia tak akan guna. Sebab tu kena tahu dulu. Kena tahu dulu. Sekejap lagi kita akan jawab soalan. Baik, settle. Baik, kita terus baca contoh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jika penjual berkata, ini contoh apa? Contoh dia tak menentukan barang, dia tak menentukan barang yang dia nak beli. Dia syarat dia, kita kena tengok dan kita kena tahu ciri dan kita kena tentu mana. Okey, tengok. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda salah sebuah daripada dua buku ini, maka tidak sah. Dia kena decide dulu, tentu dulu buku dalam deretan ini buku mana dia nak. Dia kena ambil buku tu, kena tengok, kena tahu ciri buku tu, baru dia akad.
saya jual kepada kamu salah sebuah daripada dua buku ini dengan harga sekodi kain. Ni orang dulu lah tuan. Jadi price dia ialah kain. Bayaran buku ni, satu buku ni bayaran ialah satu kodi kain. Satu sekodi kain. Jawab dia, nescaya tiada sah. Kenapa? Kerana tidak diketahui akan ain, akan diri yang mana satu. Dia kena tahu yang mana satu buku yang dia nak beli. Dia kena tahu juga mana kain yang nak jadikan price, nak jadikan harga. Sebab dia nak tukar, dia nak jual beli buku dan kain. Satu buah buku ini harga dia ialah 1 dozen kain. Contohnya 12 pasang kain batik. Contohlah. Harga buku ni, orang tanya berapa harga buku? Hari ni mudahlah, semua RM. Berapa harga buku? RM50. Satu buku ni, jilid ni, satu jilid buku ni RM50. Itu kalau dia nak tukarkan dengan duit. Kalaulah dia nak tukar dengan duit, dia boleh tukar dengan apa pun asalkan maliyah, asalkan harta, boleh tukar. Sebab itu dalam muamalat tuan-puan, makna jual beli adalah barter. Kan kita belajar ekonomi basic dulu, sistem barter. Sistem barter ini merujuk kepada pertukaran barang dengan barang. Dan itulah dia muamalat Islam. Bukan merujuk kepada pertukaran barang dengan duit sahaja. Tidak. Pertukaran barang dengan barang yang diizin oleh syarak, itulah dia dipanggil jual beli. Maka contoh ini yang tidak sah ini, dia kata saya jual buku ini dengan 12 pasang kain. Kenapa tidak sah? Kerana dia tak menentukan buku yang mana. Saya jual salah satu buku yang ada di atas rak ini dengan harga 12 pasang kain batik. Maka tidak sah. Kena tentukan dulu buku yang mana. Kena tengok, kena tahu buku yang mana, barulah sah. Contoh yang kedua, demikian jua tiada sah. Contoh tidak sah, jika berkata pembeli, saya beli buku anda, buku kamu ini dengan salah satu daripada dua kodi kain ini. Dia sebaliknya sahaja. Kerana tidak diketahui akan diri harga. Kain itu menjadi harga. Buku itu menjadi barang. Sebab itulah di dalam skrip yang telah ditetapkan oleh syarak, mesti ada lafaz ba, lafaz dengar. Kenapa? Kerana lafaz dengar itu digunakan untuk pertukaran. Saya jual kereta ini dengan harga 30,000. Selepas lafaz dengar, tanda dia itu dinamakan price, harga. Walaupun dia tukar kereta dengan kereta, saya jual kereta kancil saya dengan harga dia sebuah kereta Viva. Maka Viva itu price, kancil itu barang. Sebab tu lafaz dengar tu boleh. Kita kalau guna tukar tu apa, tak nama jual beli panggil apa? Panggil tukar. Tak tahu nak panggil apa. Tukarlah ustaz. Tukar duit kecil ada ustaz, tukar duit kecil. Saya duit besar, saya nak tukar dengan ustaz duit kecil. Boleh. Tukar itu adalah jual beli. Sebab tu money changer itu merupakan dia panggil berasaskan kepada jual beli. Baik, contoh yang ketiga. Contoh sah jual beli yang ketiga. Terakhir ni, contoh terakhir kita dah insya sebelum kita jawab soalan tadi.
Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة لسيدنا محمد الوسيلة والفضيلة الشرف الدرجة العالية وبعثه مقام المحمود الذي وعدناك لا تكلم. Baik, last contoh yang terakhir sebelum kita nak jawab soalan sikit. Sah jualan satu gantan gandum dan seumpama gandum seperti beras atau buah-buahan yang terkandung dalam satu longgok. Satu longgokan ini sah jual berlonggok. Kerana kedua-dua yang berakal mengetahui qadar sukatan benda yang dijual itu. Kita beli buah tuan-puan, longgok 5 biji, 4 biji apple RM10. Ada yang 3 biji buah lain RM10. Dia longgok. Sah jual beli. Kenapa? Kerana kita tahu kadar. Kita tahu kadar walaupun tidak ditimbang. Kalau benda yang jenis timbang per kilo, kita kena tahu berapa kilo. Sebab dibayar per kilo. Dia kata 1 kilo RM10. Kita kena tahu buah yang kita beli ni betul tak 1 kilo. Tak sampai 1 kilo, haram lagi, tak sah. Kerana yang kita minta ialah 1 kilo. Sebab tu kena tahu kadar. Jadi kalau longgok walaupun tak ditimbang tapi kita tahu kadar, 4 biji harga dia RM10. Setuju, maka sah. Innamal bai' an taradin, tu asah dia. Sah jual beli ini hanya sah jual beli ini antaradin, apabila saling redha ataupun setuju antara penjual dan pembeli walaupun harga mahal. Sebab tak ada orang tanya boleh tak gandakan 10 ke 20 kali ganda. Boleh, sah jawapan dia. Kenapa? Kerana kalau pembeli setuju harga mahal, sah penjual menetapkan harga yang mahal. Asalkan pembeli setuju. Sebab tu kena tahu dulu barang tu. Kena tahu nilai atau kena tengok dan kena tahu ciri. Apabila bagi diri dia ini ada value, ada nilai yang dia perlu, yang dia nak, dia sanggup bayar walaupun berapa harga yang dia letakkan, maka sah, tidak menjadi isu. Isu berkat tak berkat lain. Itu isu nombor 2. Ada kata mana boleh ustaz letak 20 kali ganda, itu tak berkat. Itu isu berkat, bukan itu sah. Sah tapi kurang berkat, itu lain. Itu isu, kena tengok dia punya poin perbahasan. Baik. Sah dijual satu timbun gandum. Ini kita akan sambung bulan depan. Kemudian ini contoh seterusnya. Contoh ni pula kita akan cerita cara melihat. Kena tengok. Cara melihat. Mengikut jenis barang kita nak beli. Kena tengok. Nak beli gula, kena tengok macam mana. Nak beli gandum, tengok macam mana. Beli air, nak tengok macam mana. Beli minyak, nak isi minyak kereta kita, nak tengok macam mana. Ini qaul yang pertama. Apabila tak boleh tengok, sukar untuk tengok, kita akan berpindah kepada qaul yang kedua, iaitu muqabil pada azhar, iaitu qaul yang dhaif, yang ditarjih oleh Imam Nawawi, Imam Zarkashi, Imam Azra'i mengatakan sah jual beli tak tengok. Tapi kena tahu. Kena tahu juga. Cuma tak tengok. Kena tahu ciri, tetap kena tahu. Jangan beli tak tahu ciri, tak tahu kebaikan, tak tahu apa pun, itu tak boleh. Baik. InsyaAllah kita akan sambung akan datang. Soalan, kita cuba meraihkan. Jika ada pilihan nak mengaji fiqh ibadat atau muamalah, mana yang kena utamakan? Mana kena alawiyat? Jadi begini tuan-tuan, soal keperluan kepada ilmu ini, dia kena dahulukan mengikut keperluan ilmu. Keperluan setiap hari itu dia panggil ilmu fardu ain, ini dipanggil ilmul halun. Ilmul hal ni maksud apa? Ilmu yang diperlukan untuk guna setiap hari. Sebab tu yang pertama sekali, yang paling perlu setiap hari, tak boleh lepas, ialah ilmu akidah. Sebab setiap masa dia kena Tuhan. Dia tak bermusim. Dia bukan maksudnya malam kena Tuhan, siang tak kena, bukan.
Setiap saat, mula daripada balik sampai mati, kena kenal Tuhan. Hati kita ini kena berinteraksi dengan info, walaupun tak feel, walaupun tak rasa kewujudan Tuhan. Tapi kita tahu secara info asas tentang kewujudan Tuhan. Ada Tuhan yang bercirikan kidan, lagi baqa, lagi mukhalafatu ta'ala lil hawadith, lagi qiyamu binafsi, lagi qudrah, sampailah ciri yang ketiga. Itu ciri basic. Memadai kita tahu asas 13 ciri ketuhanan untuk kita kenal Tuhan secara info, walaupun kita tak feel, tak merasai lagi, tak rasa Allah orang panggil apa, bersifat dengan qudrah. Apabila tak rasa Allah bersifat dengan berkuasa, tak akan timbul dalam hati kita kehebatan Allah. Dia tak timbul lagi. Jadi itu basic dulu sebelum timbul. Yang kedua tuan-puan, apa lagi kita nak guna setiap hari? Kita nak sembahyang. Pagi-pagi tuan-puan, bangkit pagi, basuh muka, mandi, terus kena solat. Maka nak kena ada ilmu sembahyang asas, walaupun tak tinggi. Asas, maksud asas ni, pastikan sembahyang kita sah. Sebelum sembahyang kita tahu apa yang kita nak kena buat, syarat sah. Lepas tu dalam sembahyang kita nak kena buat satu persatu rukun 13 kita kena tahu. Kenapa? Kerana kita nak kena buat setiap hari. Okey, settle sembahyang. Apa lagi kita nak kena buat? Kalau kita banyak urusan kita berkaitan dengan jual beli, kena tahu juga. Selepas sembahyang subuh nak kena mengeteh. Takkan orang nak bayar hari-hari orang nak belanja. Takkan hari-hari nak ajak kawan, jom pagi sarapan. Sebab apa? Aku nak kena ajak orang belanja, tak tahu nak bayar. Bayar tahu, nak akad apa tak tahu. Bayar siapa pun tahu. Tanya kawan kita acom, dia tahu. Bayar. Akad apa? Jangan tanya akad, aku tahu bayar je. Yang beza di antara orang biasa dengan orang orang yang tahu tata cara Islam, dia ada stand dia, ada dasar dia. Akad apa? Saya bayar, saya akad jual beli hutang. Saya bayar, saya akad hutang. Saya bayar, saya akad hebah. Maka ada cara dia. Apabila kita nak berinteraksi dengan muamalah orang, kita kena tahu basic. Nak kena belajar. Maksud susun dia, cara dia, susun sembahyang, lepas tu muamalat. Okey, set up. Soalan yang kedua, buat swab test. Ingat nak tanya hukum haram ke tidak swab test? Jangan yang tu. Batal puasa ke tidak? Okey. Batal ke puasa swab test? Jawab dia tuan-puan, perkara yang membatalkan puasa, salah satunya ialah memasukkan ain, diri, benda ke dalam rongga yang terbuka asal. Rongga yang terbuka. Apa dia rongga terbuka? Hidung. Rongga yang terbuka, telinga. Itu asal. Mulut. Itu dipanggil rongga terbuka. Jadi kalau kita guna swab test bukan air liur, bukan yang kita pakaian silver tu kan, kita pakai jolok. Kalau pakai jolok, ingat, dia ada level dia. Standard yang kata batal memasukkan ke dalam lubang hidung sampai had khayshum. Khayshum ni tuan-tuan, had khayshum. Di mana? Apabila sampai tempat tu dia akan rasa pedih. Jolok tuan-tuan, dia rasa pedih, itu had khayshum, batal. Jadi kalau tak sampai had pedih, geli-geli je, yang tu okey lagi, tak batal. Bukan makna kita masuk terus korek ni batal terus. Tu kita belajar yang basic-basic. Mak kita ni dia nak jaga kita, dia tak bagi korek hidung langsung. Siapa korek hidung batal puasa. Siapa korek telinga batal. Kita jaga tak korek hidung langsung. Nak buang tu, nak gerudi pun tak berani. Nak buang taik hidung pun tak berani sebab takut batal. Maksud batal ini kita jolok dia sampai ke haddul khaythum, iaitu sampai ke pangkal. Hak khaythum ni pangkal hidung. Nak tahu pangkal itu macam mana? Nak tahu pangkal itu, kalau sampai di pangkal dia akan rasa pedih, rasa sakit. Kalau setakat geli, tak sampai pangkal lagi, kena jolok lagi. Belum geli, belum pedih, belum sakit, jolok lagi. Nak sampai pangkal. Kalau duduk main kat luar, dia pusing-pusing. Kalau kita buat sendiri tu apa? Pusing kat luar je, rasa geli-geli. Dia tak berani nak jolok dalam. Kan sekarang ni swab test sendiri. Cuba bagi doktor buat, dia jolok sampai ke dalam. Apa ni kita? Okey, saya tuan-tuan, nombor 3.
Apakah adab nak tawar-menawar harga dengan penjual? Adab tawar-menawar. Jadi tawar-menawar ini dibolehkan, diharuskan tawar-menawar. Cuma adab dia cuma jangan paksa penjual mengikut kehendak kita. Sebab penjual ni dia ada rate dia. Dia nak jual dengan harga, contohlah letak air RM1.50. Kita kata mahal lah bos. Ni apa ni jual drinking water RM1.50? Air mineral okey. Ini drinking water je, biasa je, RM2 je. Dia kata tak boleh bos, RM1. RM1.50. Dia nak RM1. Terpaksa dia. Adab dia tak boleh memaksa. Itu saja. Tapi kalau paksa pun dia rela, dia panggil paksa rela, sah. Paksa rela sah. Yang kata paksa dalam syarak macam mana? Letak pistol. Contoh je lah. RM1.50. Tak beli aku tembak, tak bagi kat saya tembak. Yang tu tak boleh. Tak sah jual beli. Kenapa? Kerana jual beli memaksa penjual tidak sah. Tapi kalau paksa rela, itu sah. Saya tu paksa jual juga. Ambil itu sah. Soalan yang keempat. Viral satu video. Ada pihak merampas handphone pelajar-pelajar lalu membakarnya. Mohon penjelasan mengenai hukum perbuatan ini. Baik, ini viral, ini video Indonesia. Bukan di Malaysia. Indonesia ni dia ada setengah tu dia mazhab lain. Baik. Okey, secara umum dulu kita cerita. Secara umum dalam mazhab kita, secara umum, bukan orang tak faham ni dia marah juga. Dia kata kenapa duk cerita umum. Dia kata orang bakar tu boleh. Kenapa? Kerana dia dah isi aku janji dengan pelajar. Pelajar bawa juga, tangkap, rampas, bakar. Mana boleh cerita umum? Kita dah cakap umum. Bagilah tahu umum dulu hukum. Soal aku janji itu pendetailan. Ni pun tak faham bahasa juga. Umumnya apabila kita merampas harta orang, maka harta itu tidak menjadi milik kita. Kita merampas, mencuri, merompak, tiga ini terma je beza, konsep sama, hukum sama. Merampas, mencuri, merompak harta orang, status harta itu tetap milik owner, tak menjadi milik perampas. Apabila tak menjadi milik perampas, perampas tak boleh buat apa. Tak sah nak jual, tak sah nak guna, dan tak boleh nak hancurkan ataupun nak binasakan, tak boleh. Kenapa? Kerana bukan milik dia. Haram dia membinasakan harta orang tanpa izin. Itu umumnya dalam mazhab kita. Baik. Pendetailan, kalaulah ada persetujuan daripada pihak, daripada pelajar, dia dah buat surat aku janji, siapa yang bawa juga handset, cikgu akan rampas, guru disiplin akan rampas dan akan binasakan handset itu. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i tuan-tuan, hukum dia ada satu hukum lagi yang perlu kita berhati-hati dalam isu muamalat. Apa dia? Hukum umumnya mensia-siakan harta ini adalah haram. Mensia-siakan harta ini adalah haram. Karena harta itu, maksud harta ni benda yang ada value, tu dia panggil harta. Harta ini ada nilai di sisi syarak. Tak boleh kita nak buang dia merata, tak boleh kita nak binasa tanpa ada tujuan, tak boleh kita nak buang merata, kerana seolah-olah kata ulama, kita tidak menghargai pemberian Tuhan. Contohlah dalam kitab jenazah ada bincang. Contoh dia, kita lempar duit shilin 5 sen saja. Duit shilin 5 sen. Kita lempar je. Jatuh kita tak kutip, tak ambil. 5 sen je. Dia kata bukan guna lagi dah. Haram, termasuk mensia-siakan harta. Sebab itu dalam kitab pengurusan jenazah ada satu isu yang dibincangkan. Kalaulah duit walaupun 5 sen jatuh, duit orang jatuh di dalam liang lahat, dah dikambus semua, dah dikambus ke semuanya, tiba-tiba ada orang jumpa waris, dia kata saya masa tulun jenazah tadi
duit saya jatuh dalam liang lahat, saya nak duit tu, wajib dia kena gali balik sekiranya mayat itu belum lagi repuk, belum lagi berbau. Kata waris, tak apa saya ganti, saya tak nak ganti, saya nak duit saya tu juga 5 sen, nilai dia lain. Wajib apa namanya, gali kubur itu. Kenapa? Kerana nilai duit itu diambil kira di dalam Islam. Baik, settle tuan-tuan. Jadi ini mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Jadi kalaulah di peringkat sekolah ma'had tahfiz dan sebagainya dia dah ada aku janji, maka dia boleh rampas, harus rampas. Nak binasa itu kena tengok cara binasa. Kalau cara binasa yang boleh mensia-siakan harta, haram juga. Baka itu kalaulah mensia-sia, termasuk mensia-siakan benda, melainkan benda itu benda bahaya. Dia kata tak apa benda ni, layak dibakar. Kenapa? Kerana pembeli pelajar dia dah bagi izin. Kenapa? Dia dah tanda aku janji. Apabila bawa barang kesalahan di sekolah, cikgu akan rampas. Dia setuju dirampas. Okey, settle. Yang kedua, nak binasa kena tengok. Ada barang yang tak boleh binasa. Kenapa? Kerana termasuk mensia-siakan harta. Kalau dalam handset itu bahaya, orang panggil boleh merosakkan pelajar, maka layak dibakar. Boleh dibakar. Kalau benda yang tak layak dibakar, contoh duit, dirampas duit pelajar. Pelajar tidak boleh benar ambil duit. Tak boleh benar bawa duit RM20 saja. Tiba-tiba dia dapat kesan pelajar yang bawa duit RM100. Cikgu rampas duit RM100, bakar duit itu, haram. Kenapa? Kerana duit tidak layak dibinasakan. Kalau handset tuan-puan pada uruhnya layak dibinasakan. Kenapa? Kerana dari sudut dia panggil bahaya. Benda ini layak, maka layak. Tapi kalaulah handset itu ada nilai dan taklah bahaya sangat kepada pelajar, maka tidak boleh juga dibinasakan dengan cara dibakar. Itu dia ada 2 step dia. Step pertama, rampas. Step yang kedua, binasa. Nak binasa tu pula ada cara dia. Tak kena cara, dia akan jadi haram. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.